Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian semuanya untuk Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang mendapat gelaran Al-Amin, iaitu orang yang telah melaksanakan amanah Allah ke atas dirinya, ke atas umatnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat kesemuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah ya Allah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, menghayati ayat-ayat-Mu, nasihat-nasihat agama, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu jugalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, taufik dan hidayahnya, kita dapat bersama pada pagi ini dalam siri kuliah subuh bulanan. Dan kita pada tiap-tiap pertemuan kita mengambil satu tajuk berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada hari ini kita memilih ayat 41 surah Al-Haji, surah Haji, surah Al-Haji ayat 41, berkaitan dengan tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan, tanggungjawab mengekalkan keamanan, dan juga jaminan Allah ke atas sesebuah umat ataupun negara tersebut selamat. Jaminan Allah ke atas sesebuah negara ataupun umat itu selamat. Sekiranya orang-orang yang diberi amanah berperanan seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam ayat ini. Ayat ini ringkas sahaja, tetapi ia memiliki kekuatan tersendiri, jaminan tersendiri, seolah-olah kita ada cara untuk menjadikan negara kita ini kekal aman, sentosa, ekonominya boleh dijamin, masyarakatnya akan jadi baik,
sepanjang hayat, sehinggalah Allah ambil dunia ini, Allah habiskan tempoh kehidupan dunia ini, dan Allah kembalikan semua makhluk kepadanya dan dibangkit untuk dihisab dan dianugerahkan syurga kepada orang yang taat dan azab kepada orang yang derhaka kepadanya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan boleh ikut kalau saya baca satu kalimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, alladzina, orang-orang yang immakkannahum, jika kami teguhkan mereka, jika kami beri tempat kepada mereka, jika kami beri kuasa kepada mereka, jika kami lantik mereka sebagai penguasa, fil ardi, di bumi. Ardi itu ardid dunia, di bumi dunia ni. Okey, habis itu, orang-orang yang jika kami lantik mereka di bumi ini, apa dia buat? Aqamus salah, mereka itu semua sembahyang. Wa atau zakah, mereka itu semua bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka itu semua bekerja amal ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, mereka itu semua bekerja mencegah mungkar. Siapa mereka itu tu? Orang-orang yang diberi kuasa, orang-orang yang ada jawatan, orang-orang yang diberi ilmu. Mereka sama-sama solat, mengajak orang solat, sama-sama berzakat, mengajak orang berzakat. Dan sekiranya tak berlaku dua-dua tu, mereka menggerakkan dua perkara berikut, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Habis perkara kerja. Lalu Allah tutupkan ayat ini dengan walillahi aqibatul umur. Maka kepada Allah lah kesudahan al-umur. Umur ialah urusan. Umur ialah kata ganda
kepada Amrun. Amrun ialah perintah. Perintah Allah. Amrun, perintah Allah. Amrun, urusan yang kita lakukan di dunia ini ikut perintah Allah. Politik ikut perintah Allah. Ekonomi ikut perintah Allah. Bermasyarakat ikut perintah Allah. Gitu. Maka kata Allah, kepada Allah lah kesudahan segala urusan tadi. Maknanya apa? Yang terakhir ni, Allah serah kepadanya dalam semua keputusan sekiranya yang tadi telah dilakukan. Artinya juga, jangan bimbang. Negara itu akan diurus oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, akan dijamin oleh Allah, akan kesudahan dia. Bila sekiranya okey. Minta kereta WTN Levina, doktor nak keluar, ada urgent, blocking. Kereta ni blocking, jenisnya WTN, nombor ujung saya tak ingat, tapi Levina. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam ayat ni kita boleh bagi tiga bahagian. Tiga bahagian. Bahagian pertama ialah alladzina immakkannahum fil ardi. Bahagian yang kedua, aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Bahagian yang ketiga, walillahi aqibatul umur. Kita melihat tiga rangkaian ini cukup padat untuk mengekalkan kemerdekaan. Okey? Yang pertama, wujudnya pimpinan yang sedar. Pimpinan ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun melalui pilihan raya ke, melalui pilihan syura ke, melalui pilihan ahli jawatan kuasa khas ke, tak kisah. Tetapi kena ingat kata Allah, apa pun yang berlaku pada kamu itu kami yang menentukan, kami yang mentakdirkan ianya berlaku. Itu kena faham. Maknanya setiap orang yang ada kuasa, dia sebenarnya Allah telah takdirkan begitu. Dalilnya Allah kata alladzina immakkanna, kami telah memberi kuasa kepadanya fil ardi, di bumi. Kita jangan nampak kan, kita ni dipilih oleh orang kan, kita nampak kita yang ikhtiar, tetapi segala ikhtiar itu bertemu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tidak bertemu dengan kehendak Allah, tak akan berlaku pun. Tak akan berlaku. Jadi akidah kita menyatakan bahawa apa-apa yang kita buat dengan ikhtiar itu tidak akan berlaku ikhtiar tanpa takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang berbagai-bagai perancangan, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak berjaya. Kita kena doa kepada Allah, kena minta kepada Allah tanpa henti, dan dengan sebab itu Allah akan mudahkan kepada kita. Itu satu.
Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, orang ini Allah dah beri syarat kepada dia. Kalau kamu nak sentiasa dijaga oleh Allah, kamu kena buat 4 perkara. Pertama, salat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, amal ma'ruf. Yang keempat, nahi mungkar. 4 perkara kena buat sebagai seorang yang dilantik. Kemudian, bagaimana negara itu dari sudut keamanan, dari sudut ekonomi, dari sudut perkara-perkara lain? Allah kata, yang tu serah pada aku. Aku akan urus segala-galanya. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini nampak simple tetapi lengkap. Kalau kita diberi kuasa, kita buat 4 perkara, maka Allah kata, urusan lain, urusan negara tak aku jaga. Maknanya Allah tidak biarkan kita keseorangan. Seorang Muslim, dia wajib ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Melalui apa? Melalui solat. Dia wajib ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Melalui apa? Melalui zakat. Kan? Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dua ni, as-salah, iaitu aqamus salah wa atuz zakat. Baik, sekiranya dua ini tidak berlaku dalam masyarakat, Allah perintah 2 perkara lain, iaitu amal ma'ruf. Amal ma'ruf ni ialah minta yang tak salat, salat secara paksa, secara tiada pilihan. Kemudian sekiranya dalam masyarakat itu berlaku orang-orang yang buat mungkar, dan kata ulama, sebesar-besar mungkar yang berlaku di bumi adalah syirik pada Allah. Dan sekecil-kecil mungkar ialah sesuatu yang berlaku itu kalau dilihat oleh orang yang akalnya sempurna, dia tak bagus. Itu sekecil mungkar. Dan sebesar-besarnya ialah syirik pada Allah. Di tengah-tengahnya berbagai-bagai bentuk maksiat, kefasadan, kerosakan yang berlaku dianggap mungkar. Maka ketika itu mesti ada satu kumpulan yang mencegah perkara itu. Makna ma'ruf ni benda-benda yang kita kena buat, tapi orang tak buat. Masa tu kena ada orang yang ada kuasa itu wajib menyuruh untuk melakukannya. Itu. Perkara ini bila berlaku, Allah kata, kesudahan urusan aku jaga. Ialah kita kena urus ekonomi kita, kita kena urus masyarakat kita kena urus politik kita. Tetapi urusan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di sini disebut al-umur. Umur ni segala urusan kita lah. Allah akan bantu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maknanya kalau kita faham 3 perkara itu, kita nak tengok satu persatu tentang syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, peranan aqamus salah. Syarat untuk kita kekalkan kemerdekaan mesti solat. Dalam ayat ini Allah menggunakan aqamu. Allah menggunakan aqamu. Sekurang-kurangnya perkataan aqamu itu ada 3 tuntutan. Kalau kita terjemah biasa, dia memberi makna aqamu, mereka telah mendirikan solat. Dalam perkataan aqamus salah, Allah menggunakan ramai, plural. Kenapa? Kenapa Allah menggunakan ramai?
Salah satunya ialah kerana sembahyang ini secara sunnahnya ditunaikan secara ramai-ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat secara berjamaah. Dan nilai orang salat berjamaah itu secara ramai-ramai disebut di dalam surah Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ambillah habis ayat tu, ayat 29 surah Al-Fath. Bertemu ayat ini dengan ayat itu dari sudut bagaimana hidup Nabi. Di sini Allah mensyaratkan kalau negara itu hendak kekal merdeka dan memerintah oleh umat Islam, solat jangan tinggal dan kena dirikan secara berjamaah dengan dalil Allah menggunakan jamak ataupun ramai ataupun plural pada perkataan aqamu itu. Bila kita kait dengan ayat-ayat lain, antaranya surah Fathi, Allah menyebut tentang hebatnya salat berjamaah, tentang nilai orang salat berjamaah. Allah kata Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Allah utus kepada umat ini sebagai contoh, sebagai qudwah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, orang kafir takut ke dia. Orang kafir hormat kepada mereka. Orang kafir tak berani kepada mereka. Tetapi sesama Islam, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Apakah puncanya berlaku perkara ini? Allah laporkan pada kita, tarahum, kamu sentiasa menyaksikan mereka, ruk'an sujada ay raqi'in sajidin, mereka sentiasa raka' dan sujud secara beramai-ramai, berjamaah. Itu satu. Maknanya ayat itu dengan ayat ini bertemu. Maknanya kita mengatakan kenapa Allah laporkan dalam ayat 41 surah Al-Haji ini dalam bentuk plural, kerana ingin meraih satu nilai kekuatan. Umat Islam jadi kuat, dan satu nilai kesatuan umat ini akan bersatu padu. Itu nilai yang dikehendaki daripada salat berjamaah dan yang dibuat oleh Nabi secara praktikal. Yang kedua, salat jamaah mesti di dalam orang yang mendirikan salat jemaah itu dua nilai lain. Nilai yang pertama ialah disebut yabtaghuna fadlan. Kita kena sedar bahawa kita menunaikan hubungan dengan Allah ada nilai-nilai nipis sikit, ada nilai-nilai kuat banyak. Nilai yang sedikit saat kita melakukan keseorangan, itu nilai yang tidak ada power. Dia sekadar satu solat, satu darjat. Tetapi kalau kita solat secara berjamaah, dia akan bernilai sehingga 27 darjat. Dalam arti kata yang lain, kalau kita solat seorang sebulan, sembahyang seorang kat rumah sebulan, berapa kedudukan kita diberi oleh Allah? 30 hari, 30 darjat ialah. Tapi kalau kita salat berjamaah, dia akan jadi 810 darjat. 810 darjat. Okey. Ini Allah fadlan, satu anugerah Allah akan beri kepada umat itu. Bila darjat itu hebat, dia jadi power. Orang nampak dia hebat sebab dia piti banyak.
Kalau peti banyak lah kan. Orang duit banyak. Bila duit banyak, orang nampak kereta besar, rumah besar. Kenapa? Gaji tinggi. 8,000. 810 sebulan. Yang ni RM30. Mana banyak? Kan? Yang ni RM30 gaji. Nak beli apa je? Yang ni RM810. Kerja sama je. Cuma yang ni kerja ramai-ramai, yang tu kerja seorang-seorang. Maka orang yang rumah besar disegani, orang yang kereta besar dihormati, orang yang ada kedudukan dihormati, disebabkan gaji tinggi dia boleh buat benda-benda tu, ada rezeki. Oleh sebab itu, dengan mengerjakan salat berjamaah, bukan sekadar kita telah tunai perintah pada Allah, tetapi kita didarjatkan oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan rohani dan jasmani yang menakutkan orang yang tidak taat pada Allah. Itu sebenarnya nilai kita salat berjamaah. Bukan sekadar untuk ikut sunnah Nabi, tetapi berlakunya demikian ialah untuk menjadikan umat Islam memiliki kekuatan rohaninya, kekuatan hatinya, kekuatan pegangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melalui diri solat secara berjamaah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi dengan kita ada kekuatan itu, di dunia pun orang takut, apatah lagi di akhirat. Allah kata waridwana, Allah redha orang itu. Dan inilah yang dikejar oleh para sahabat, yang merupakan peluang keemasan untuk mereka. Umat ini juga, kalau nak kuat macam para sahabat, disegani oleh orang kafir, saya menyayang sesama Islam, tiada pilihan antara hubungan kita dengan Allah melalui salat berjamaah. Ini satu nilai yang kita nampak dalam perkataan aqamus salah pada ayat 41 surah Al-Hajj. Perkataan aqamus salah juga diguna dalam bentuk nilai paksa. Dalam bentuk nilai paksa. Apa makna nilai paksa? Allah menggunakan aqama. Dia tak guna qama. Dalam sembahyang, dalam azan, dalam qamat ada dua perkataan. Satunya kita guna qamat. Betul tak? Dia kata qamat. Qamat. Azan dan qamat. Kenapa dia kata qamat? Di sini dia kata aqamat. Qamat ni rujuk kepada orang yang dah sedia untuk sembahyang, dah diri semua dah. Itu dia panggil qamat, dah berdiri. Tapi jenis orang tak sembahyang lagi, dia kena ambil, dia kena paksa dia mari masjid, duduk sini, baru dia qamat. Jadi kalau kita qamat tak ada orang, tak sembahyang juga. Bila seorang je qamat, qad qamatis salah, tapi orang tak ada, tak jadi sembahyang Jumaat, kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menggunakan aqamu dalam bentuk mendirikan, menunjukkan bahawa sembahyang itu kalau tidak dilakukan, wajib kepada orang yang ada kuasa memaksa orang yang bersyahadah menunaikan solat. Paksa, kena. Kalau di peringkat keluarga, ibu ayah wajib paksa anak saat umur 10 tahun. Berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alimu auladakum bis-salah wa hum abna 7 sini." Ajarlah anak kamu sembahyang saat mereka anak 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna 10 sini, dan pukullah mereka saat umur mereka 10 tahun. Ini dalam bentuk keluarga. Kenapa dalam keluarga kena paksa? Kerana sembahyang itu satu benda yang tidak boleh ditinggal. Dia adalah tiang agama. Nabi sebut juga as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang seri kehidupan beragama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sesiapa yang mendirikan salat, sebenarnya dia telah mendirikan kehidupan yang bercorak agama. Waman tarakaha, sesiapa yang meninggal salat,
faqad hadamad din, sebenarnya dia hilangkan dalam masyarakat itu kehidupan yang diredai Allah, yang bercorak din, keagamaan. Hilang. Tak sembahyang saja. Oleh sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah, bagi keluarga, anak-anak, ibu bapa lah yang akan memaksa mereka untuk solat di awal-awal lagi. Bagi sebuah kerajaan yang memerintah demi keamanan negara, demi kebaikan ekonomi, demi kesejahteraan sebuah pemerintahan, wajib kerajaan yang ada memaksa rakyat yang bersyahadah solat berjamaah, solat 5 waktu, dan yang paling dituntut ialah solat berjamaah. Adapun orang-orang yang belum bersyahadah adalah menjadi kewajipan kepada kerajaan berdakwah kepada mereka seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Lain kan? Kalau sesama yang bersyahadah ni dia kena amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang belum syahadah dia kena dakwah. Ayat lain ada. Contohnya ayat surah Al-Imran ke? Ayat kita baca tiap-tiap Jumaat tu, ayat apa? Itu kepada non-Muslim ada di situ. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat tu. Ayat itu ayat kesatuan, tuan-tuan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini turun kepada pokok Yahudi yang kepada golongan Aus Khazraj yang bersatu di bawah setelah Nabi satukan, kemudian dicocok apa ni? Dilagakan pula oleh puak-puak munafik, puak-puak Yahudi, supaya kembali berkelahi. Seperti mana dulu dia buka kes baru. Apa ni, bukan kes baru, dia bongkar perkara-perkara kenapa Aus dan Khazraj dulu kelahi. Dia bangkit semula semangat lama itu, maka kelahi semula. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi supaya sebut cerita bertakwa sungguh-sungguh. Maka turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu orang yang tunduk kepada Allah. Muslimun di sini tunduk pada Allah. Lepas tu Allah kata wa'tasimu bihablillah. Lepas pada tu kan, berpegang teguhlah dengan hablillah. Hablillah ialah Quran. Tali Allah ialah Quran. Wala tafarraqu, jangan kamu pecah lagi wahai Aus dan Khazraj. Jangan kamu pecah lagi wahai orang Melayu Islam. Kan? Aus Khazraj orang Arab belaka. Tapi kabilah ni. Parti ni kan. Perang lama-lama. Tapi bersatu balik. Bila bersatu balik ada orang cocok. Ada orang cuba laga-lagakan semula. Maka kelahi sekejap. Maka turun perintah Allah, berpeganglah kalau kamu ada masalah dengan tali Allah. Jangan berpecah lagi. Wa'lamu, dan kenalah, ingat wahai Aus dan Khazraj, wahai orang Islam, orang Melayu kalau kat kita lah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafwadhkuru ni'matallah. Apa nikmat Allah? Ingatlah kamu wahai Aus dan Khazraj, ni'matallahi alaikum, nikmat Allah ke atas kamu, id kuntum a'da, ketika kamu bermusuh-musuhan sebelum datangnya Nabi, beberapa lama bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kamu. Fa'asbahtun, maka jadilah kamu sekarang binikmatihi, dengan nikmat Allah itu, ikhwana, bersaudara. Aus Khazraj bersaudara. Kan?
Melayu sama-sama Melayu bersaudara sebab sama-sama Islam. Kan? Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat lepas tu, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu ummatun, satu kumpulan, yad'una ilal khair. Ini yad'una ilal khair ini antara kata-kata ulama ialah ad-da'watu li ghairi ahli syahadah, dakwah kepada orang yang belum bersyahadah, pada orang bukan Islam. Hak Islamnya wa ya'muruna bil ma'ruf, ini amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar di sini. Apa jaminan Allah kalau ini berlaku? Allah kata wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang falah. Orang-orang muflih. Muflih ialah orang-orang yang bekerja menjadikan negara merdeka itu dijamin oleh Allah 3 perkara. Falah ni. Kalau kita tengok perkataan falah, pada perkataan hayya 'alal falah, ia adalah hasil daripada muflihun. Muflihun itu akan berlaku sekiranya negara itu jaga hubungan dengan Allah melalui salat dan memaksa rakyat yang tidak salat, yang bersyahadah dengan salat, dan yang kedua memaksa rakyat dengan berzakat bagi yang mampu. Kalau ini berlaku, Allah kata negara itu negara muflihun dalam ayat yang kita baca tadi. Muflihun, falah, kalau buat kajian, dia menunjukkan 3 perkara. Yang pertama, Allah kata negara itu negara al-fauzu. Al-fauz. Fauz, falah dia makna sama. Fauz ini di dalam istilah ilmu bahasa, dia hanya guna kepada orang yang bila bertanding dapat nombor 1, 2, 3. Itu je. Fauz. Kemudian al-falah ini juga nilai dia ialah kekal berjaya sampai ke syurga. Fauz ini, falah ni, kan? Yang ketiga, nilai dia ialah mampu menghalang musibah yang akan menimpa. Itu falah. Sebab itulah tuan-tuan, Bilal disyiarkan, dikehendaki azan memanggil dan memberitahu kepada umat bahawa marilah hidup dalam nilai al-falah, hayya 'alal falah. Kerana falah itu mengandungi 3 perkara, iaitu pertama, dunia mendapat tempat pertama, kedua, ketiga. Paling-paling lekeh dapat tempat ketiga. Dan apa yang dapat itu menjadi pahala dan melepaskan diri daripada neraka. Yang ketiga, musibah Allah halang untuk menimpa umat itu. Jadi apa lagi kita nak? Sebab itulah lafaz azan. Pernah anda ceramah dulu di sini lafaz azan, kan? Dan hari ini anda sebut pula perkataan falah itu ada kaitan dengan perkataan sembahyang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak itu apa yang kita bincang dari sudut pentingnya sembahyang, dan ayat ini menunjukkan kalau tidak ada salat, wajib kepada orang yang berkuasa memaksa rakyat untuk salat demi keamanan negara, demi kesejahteraan umat, demi ekonomi Allah jaga. Benda ni nampak kecil, tapi itulah sebenar yang diisi oleh Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, benda ni kita tidak akan jumpa dalam Quran kalau kita tidak tadabbur dia. Kita hebat macam mana pun, kalau Quran kita tidak hayati dengan baik secara keseluruhan, kita tidak akan jumpa nilai-nilai begini. Alhamdulillah, saya nak sebut sikit nikmatnya tadabbur Al-Quran, walaupun sekali dalam hidup. InsyaAllah Masjid Asy-Syakirin menempah sejarah dalam hidup ahli qaryah. Tadabbur begini telah berlaku 11 tahun, dan hari Rabu ini kita akan khatam tadabbur Al-Quran setelah kita mula pada tahun 2008
pada tahun 2019 tanggal hari Rabu 18 September begitu kot akan khatam tadabbur. Dan tuan-tuan, nikmat kemanisan Al-Quran terselah nampak. Tidak akan dapat diceritakan oleh orang yang tidak melalui. Oleh sebab itu, surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan kepada kita orang-orang yang terima Quran sebagai kitab Allah tapi tidak ada ruang dan masa untuk tadabbur, sebagai orang yang meletakkan pada hati dia penutup yang tidak ada fungsi. Bahaya tuan-tuan. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, wahai manusia, kenapakah kamu semua, dia tak kata kamu, dia kata afala yatadabbarun, kenapakah mereka itu, manusia itu, tidak ada masa untuk tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun di atas hati-hati mereka ada tudung penutup. Ini bahaya. Saya buat beberapa penyelidikan tentang ayat ini. Tadabbur Al-Quran, dia ada dia punya strategi dia. Antara yang anda dapat berasaskan ayat ini dan juga ayat 30 surah Furqan yang Nabi sebut ni maknanya ayat Quran, tapi bahasa tu Nabi yang pernah sebut pada waktu satu ketika dulu. Nabi rasa bimbang umat ini berlaku, Quran ni tak tadabbur. Dalam Quran surah Furqan ayat 30, Allah kata, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul ini kata ulama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, berkatanya mana doa merintih. Sebab ya Rabbi itu merintih, bukan dia doa saja-saja. Wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Pada zaman Nabi kaum dia lah, tapi Nabi diutus kepada sekalian manusia, maka kaum di sini ada pandangan mengatakan sesuai diterjemah sebagai umatku. Ya qaumi dengan wahai umatku. Ya Rabbi inna qaumi, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal Quran, mereka terima Quran ini dan ambil Quran ini, tapi mahjura, dalam keadaan biar dia gitu saja, simpan. Mahjur daripada hijrah, tinggal gitu je, duduk dalam rak-rak gitu je. Satu. Yang kedua, dia kata mahjur ni dengan makna baca tak faham. Lalu para ulama bincang, dia buat keputusan. Keputusannya terbaik bagi umat yang tadabbur Al-Quran 4 langkah. Yang pertama baca, yang kedua faham bahasa, yang ketiga tadabbur makna dan isi, yang keempat amal. 4 ini. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kalau kita boleh ruangkan masa dalam hidup kita, satu masa untuk kita khatamkan tadabbur Al-Quran. Khatamkan tadabbur Al-Quran dipimpin oleh orang yang mampu memimpin, tak kira siapa. Jadi takut kita besok bila kita dibangkit oleh Allah, kita rasa menyesal kerana Quran yang begitu hebat nilainya, kita tidak memberi ruang sedikit untuk tadabbur Al-Quran. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, itu sebagai tambahan kepada pertemuan kita pada pagi ini. Perkataan aqamu juga, tadi kita kata dia berbentuk salat berjamaah, pertama. Yang kedua berbentuk paksa. Yang ketiga, aqamu datang dalam bentuk past tense. Aqamu, past tense. Sedangkan bak semaya ni present tense, mudhari'.
Mana orang buat semaya dulu, lah ni tak payah semaya? Tak ada. Selagi mana hidup kita kena semaya. Tapi Allah menggunakan aqamu, past tense, telah semaya. Kenapa dia tak guna alladzina immakkannahum fil ardi yuqimunas salah? Dia guna yuqimu macam surah Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Sana yuqimu, di sini aqama. Di sana present tense, di sini past tense. Kenapa di sini guna past tense dalam syarak memerdekakan, mengekalkan kemerdekaan? Kata ulama, kerana nak cerita bahawa jaminan Allah kekal kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan ekonomi sesebuah negara bergantung sejauh mana kekalnya masyarakat menunaikan solat. Itu penting sangat. Selagi mana manusia itu tidak tinggal solat dan Allah terima solat dia, selagi itulah negara itu akan kekal tunduk kepada dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai aqamu di sini yang kita boleh baca secara zahir tak nampak sangat. Secara ilmiah lah yang kita boleh nampak di sini. Cara ilmu bahasa yang kita boleh nampak di sini. 3 perkara. Sembahyang jemaah, wajib paksa, dan dia kalau tak laku, tidak melakukannya, tiada jaminan daripada Allah. Itu bab sembahyang. Bab yang kedua, bab zakat. Wa atawuz zakat. Begitu juga zakat ni tuan-tuan, kita kena tunaikan. Sebab nama dia pun zakat. Zakat ni makna suci hati, suci harta, suci rumah tangga. Suci ni bukan bermakna bersih dari sudut mata kasar. Dia bermakna redha Allah pada harta, redha Allah pada rumah tangga, redha Allah pada kehidupan kita melalui mengeluarkan infak. Kalau zakat, kalau sembahyang berjamaah, nilai dia satu waktu 27, sebulan sebanyak 810. Nilai infak pula tuan-tuan, bagi orang infak, RM1 sama dengan 7,000. Tengok, hebat belaka. Dua ni, umat jadi hebat. Kalau orang infak, RM1, 7,000. Kalau orang sembahyang jemaah, sebulan 800. Kaya dua-dua ini. Hablum minallah hebat, hablum minannah hebat. Dua ini menjadikan umat ini power dan kuat. Sebab itu dalam bab apa pun tuan-tuan, kita sebenarnya ekonomi orang Islam ini tak kuat kerana tak sembahyang je, kerana tak bayar zakat je, ataupun zakat yang kita bayar kita tidak susun dengan baik untuk orang yang menerima zakat, sehingga tidak selesai masalah-masalah asnaf dengan cara baik. Mudah-mudahan tempat kita urus, masjid kita urus melalui kerjasama dengan Zakat Selangor, kita urus dengan baik. Anda di Masjid Asy-Syakirin, untuk lajnah kebajikan, saya kata nak buat apa-apa program, biar ada nilai dunia dan agama dalam program itu. Mesti ada nilai dunia dan agama. Jangan kita beri-beri tapi agama tak ada. Maka kita wujudkan satu program pendidikan asnaf di masjid melalui sistem Iqra. Bila buat Iqra, orang umur 7 tahun mari baca Alif Bata. Dah sabar dah. Biar betul Ustaz nak suruh saya mari mengajar Alif Bata 70 tahun umur. Kata nilaikanlah program itu dengan nilai umur. Jangan mengajar Iqra macam orang umur 7 tahun. Umurlah Iqra 70 tahun. Lain dia punya strategi. Jadi kita buat program itu, kita cuba upgrade dengan cara Iqra 70 tahun, bukan Iqra 7 tahun. Alhamdulillah, dapat sambutan cukup baik. Anak-anak kecil. Benda-benda begini kita kena bincang, kena fikir bersama. Dan sekarang ini kita tubuh satu pendidikan secara bersistematik. Kita namakan Akademi Asy-Syakirin. Akademi Asy-Syakirin ini berperanan dalam 8 pusat pendidikan yang melibatkan keseluruhan keperluan masyarakat setempat dalam membina insan.
Kita bagi peluang orang umur 70-80 masuk pendidikan seperti di universiti. Kita buat kerjasama dengan UAE, minta orang UAE mengajar masjid secara percuma dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. Kita buat kerjasama dengan kuliah undang-undang, kerjasama dengan kuliah ekonomi, kerjasama dengan kuliah Islamic Arabic Knowledge untuk membina masyarakat yang terlepas pendidikan. Seperti saya tak reti bidang-bidang law kan. Saya tak faham undang-undang. Jadi saya minta masjid adakan kuliah undang-undang dan terbuka kepada mana-mana orang ahli qaryah yang nak dapat ilmu tentang undang-undang. Dia kena ikut program ini untuk jangka masa dan diberi sijil iktiraf ilmu dia. Sekarang ni selama 10 tahun saya memimpin masjid itu, saya tak nampak saya buat apa yang baik. Saya nampak saya buat program gitu je, tapi nilai saya tak boleh baca. Maknanya saya tidak buat apa-apa selama 10 tahun. Maka bermula pada tahun ini dan 3 tahun yang diberi amanah ini, saya akan buat. Nampakkan program itu dalam bentuk objektif, learning outcome-nya, modulnya, dan sekarang ini kita akan melaksanakan satu subjek, nama dia Aqidah, yang akan dipimpin oleh Dr. Aiman. Dr. Aiman ni pensyarah UAE dan dia bidang akidah. Saya suruh dia buat level-level akidah, level pertama, kedua, ketiga, dan offer kepada masyarakat belajar sungguh-sungguh walaupun dia umur 70, sehingga dia digelar orang alim. Dia nama faqih dalam bab akidah. Dan kalau kita tengok zaman Nabi pun, orang-orang yang belajar ilmu ni 30 ke atas belaka, 40 ke atas belaka. Nabi terima wahyu umur 40 ke atas, kan? Bukan umur 7 tahun, 8 tahun macam kita hafal Quran ni. Oleh sebab itu tiada alasan bagi kita untuk kita jadi hamba terbaik melalui ilmu yang bermanfaat, sebab kita ada peluang lagi. Apatah lagi kata Imam Ahmad, anak cek dulu anak kata hadis perkataan ni, tapi anak tanya Dr. Fazil Rahman, dia kata secara sahihnya ini kata-kata Imam Ahmad, iaitu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Belajarlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Tetapi walaupun itu kata-kata Imam Ahmad, ia juga merupakan satu nilai-nilai Al-Quran yang kalau kita tadabbur kita jumpa. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, secara ringkasnya, kalau solat didirikan, umat akan jadi kuat melalui solat berjamaah. Kalau zakat disempurnakan, umat Islam jadi kuat melalui pahala-pahala infak zakat yang nilainya RM1 7,000, kalau RM10 berapa banyak. Umat Islam jadi power, jadi kuat. Hubungan silaturahim sesama manusia jadi kuat. Umat Islam akan bersatu. Umat bukan Islam akan mencari Islam untuk selesai masalah. Maknanya negara Malaysia ini kalau diurus dengan baik, seluruh masyarakat non-Muslim akan kembali kepada Islam, seperti mana sedang berlaku di Eropah hari ini. Orang-orang Eropah mula mengenal Islam, ramai yang masuk Islam. Kita di sini kita kena buat kerja untuk menjadikan Islam kuat silaturahimnya, ekonomi Islam kuat, umat Islam kuat melalui solat berjamaah. Dengan demikian kita boleh menjadi contoh kepada bukan Islam, dan kita berdakwah pun ada nilai-nilai ilmu, nilai-nilai contoh. Kalau tidak buat benda-benda ni, sembahyang dan zakat tidak sempurna, nilai contoh tak ada. Orang tengok orang Islam macam dia juga, tak guna dia kata. Orang Islam minum arak, orang Islam judi, orang Islam main tina, orang Islam buat macam dia buat. Jadi apa contohnya? Tak ada. Oleh sebab itu bila salat yang ini dapat diselesaikan, bila zakat dengan sempurna, perkara hubungan kita dapat diselesaikan. Kalau tidak berlaku, wajib ada amar ma'ruf nahi mungkar untuk mewujudkan dua perkara yang tadi. Inilah kalau ada dalam masyarakat, Allah kata yang lain, walillahi aqibatul umur. Serahlah kepada Allah segala urusan-urusan keamanan, kejayaan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Hebatnya Al-Quran, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seronoknya Allah. Minta sangat-sangat Allah jaga kita, tuan-tuan. Kita banyaklah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ni ada ayat 8. Doa ni pada ayat 8 surah Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau pesong balik hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Berubah balik, jangan. Selepas Allah bagi petunjuk, jangan tuzigh. Tuzigh ni buat izarah. Izarah ni kembali balik macam asal. Lepas tu, la tuzigh qulub ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan anugerah ya Allah min ladunka, dari sisi engkau rahmat. Rahmat. Rahmat sama dengan falah. 3 perkara tadi. Rahmat sama dengan falah. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hanya engkau ya Allah Tuhan yang menganugerahkan itu. Orang lain tak boleh beri. Rahmat ini bukan boleh direka cipta, tetapi ia adalah anugerah Allah sekiranya kita buat benda-benda yang kita sebut tadi. Boleh? Sekarang itu sajalah pertemuan kita pada pagi ini. Maaf lebih sikit daripada masa yang biasa. Biasa 7.30 dah berhenti, 7.35. Tapi jangan saya 7.32. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah. Apatah lagi kalau kita baca doa kafarah al-majlis. Ana jumpa nilai kafarah matil majlis. Kafaratul majlis ni kita baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia ada 3 mengkayakan individu, 3 menyelamatkan individu, 3 perkara mengamankan individu. Kalau individu, kalau negara-negara lah. Maknanya kafaratul majlis ini bukan benda kecil, insya-Allah suatu ketika kita boleh bincang. Begitu juga bismillah, ada nilai-nilai itu. Oleh sebab itu kita kena sentiasa lepas majlis baca tasbih kafarah ataupun kafaratul majlis. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, minta Allah rahmat kita dengan apa yang kita buat. Kita baca wal asr, Allahumma arhamna, moga-moga Allah rahmat kita. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.